Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan kelakuan yang ketiganya, imam di luar masjid dan makmum dalam masjid, dua-dua ini satu hukumnya. Maka iaitu, sebelum tu tengok sikit yang ada kita tangguh itu, yang saya kata KIV sikit tu, tentang bersalahan dipakukan dia, tidak dapat lalu tu, tiada sah. Yang kita belajar lepas, kalau ikut ialah peraturan makmum dengan imam, yang syarat besarnya, kalau dalam masjid, selagi dalam masjid dan dia ialah masjid, tidak ada apa-apa halangan untuk makmum boleh mengikut imam. Selama-lama makmum boleh tahu pergerakan imam dengan melihat atau mendengar. Itu pernyataan yang telah kita jumpa lepas. Melainkan macam ni, bersalahan yang dikata, jika di katup pintunya itu atau diselak pintunya sekalipun, bersalahan dipakukan dia, tidak dapat lalu. Kitab-kitab yang ada yang mensyarahkan dalam bab kena paku ni, tanggungkan masalah dia. Masjid tu besar, dan dalam masjid tu yang syarat jangan paku tu ialah, kalau katalah dalam masjid tu ada dibuat macam bilik, sama ada bilik itu jadikan pejabat ataupun bilik imam yang ada pintu. Kalau katalah ada orang sembahyang dalam bilik itu, bilik ini kalau faham di depan tu satu hal lah, ni faham ni mungkin di tengah atau di belakang ada dibuat bilik, bilik khas. Jadi ada pintu, dia masih dalam masjid, tapi bila ada pintu, jika dia masih dalam masjid, dia lah hukum masjid. Tapi kalau katalah sampai tahap dia tu ada bilik, lepas tu dipakukan seolah-olah macam jadi macam dinding, dan dia pula bukan jadi masjid, maksudnya dia jadi bilik. Bilik apa? Bilik elektrik, bilik sound system, adalah itu. Dia dah tak kosong untuk nama masjid, bahkan macam tu. Bahkan ada bahkan sampai tahap dah bagi betul apa semua, dipaku anak tu. Bila paku, tu baru tak boleh ikut lah. Macam ada asal kita bicara dulu, kalau dia menara selagi dalam bina masjid yang makmum tahu pergerakan imam, selagi dalam masjid, maka sah untuk diikut. Sikit ke masalah paku itu tu. Dan kelakuan yang kedua ialah imam dalam masjid, makmum di luar. Dan kelakuan yang ketiga ialah imam di luar masjid dan makmum di dalam masjid. Kata dia, dua-dua masalah ini sama. Yang dalam bilik itulah, yang dalam bilik yang dipaku tu. Tapi siapa pula masuk bilik kena paku kan? Tu yang macam tak realiti sikit. Macam mana pun, itu syarat lah dia sebut. Biasanya kita kalau bilik-bilik yang ada dalam masjid yang dibuat bilik pun, memang dalam masjid, tapi dia ada dibuat bilik khas imam apa dan sebagainya, bilik pembesar suara ke. Kalau ada orang dalam tu pun jarang ada orang dalam masjid sembahyang tu. Macam mana pun, kalau ada, kalau pintu boleh dibuka selagi kata dia diselak, selagi atas nama masjid, tak ada masalah. Paku tu yang ini masalah tu. Itu yang macam tak praktikal sikit lah. Macam mana pun nak bagi faham bahasa paku tu tak mana tu. Itu je. Okay. Jadi yang tak sah tu, orang duduk dalam tu bilik tu dinding paku kan ni. Tak sah lah ikut. Pula tu dia bukan bila dah paku, maksudnya seolah-olah dibekukan bilik itu untuk digunakan, dipaku. Tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai, maksudnya tak sah untuk sembahyang di situ untuk berhubung dengan imam. Jadi fenomena kedua dan ketiga ni kata dia lah sama, satu hukum. Baik. Bila satu hukum, tengok macam mana hukum. Jadi bab masjid lepas, perhati sikit ni. Maka iaitu sah mengikut dengan syarat. Pertama, syarat dia dekat. Dekat tu macam mana? Ialah 300 hasta. Lebih kurang. 300 hasta tu kalau kita buat dengan angka lain ialah 100 soft. Pasal satu soft kita adalah kadaran 3 hasta.
Jadi 300 hasta maksudnya 100 soft. Disebut pun lebih kurang. Maksudnya kalau 101, 102 tu angka-angka yang boleh dimaafkan lagi lah. Jadi dekat itu ialah 300 hasta lebih kurang. Dan tiada mengapa lebih 3 hasta. Okay. Jadi tak mengapa lebih 3 hasta. Jadi maksudnya kalau 300 3 hasta, tak apa. Jadi 303 hasta kalau dengan soft tadi 100 soft ataupun jarak dia lebih daripada 101 soft. Tak apa. Pasal kiraan dia dengan hasta tu. Okay. Pasal tu disebut dengan bahasa lebih kurang. Yang tu dia nak syarahkan lebih kurang. Jadi angka 100 soft itu 300 hasta tu bukan istilahnya tahdidan. Macam mana pun kalau jadikan dia piawaian angka tak apa. Jadi disebut lebih kurang pun hasta tu maksudnya kalau kira orang ni 300 hasta, orang ni kira dia 303 hasta. Jadi ada kadaran hasta yang ada dengan ukuran yang tak apa sama, kaedah nak mengira jarak itu istilahnya lebih kurang, dimaaf. Dan pula tu asal-asal dulu kira hasta-hasta macam ni dia ada tengok huruf. Satu ada istilah lebih kurang. Baik, 300 hasta ni yang dia kata kalau imam dalam masjid, makmum di luar, 300 hasta ni nak kira hasta tu daripada mana dan fenomena mana. Kena faham macam ni dulu sebelum baca. Fenomena yang syarat 300 hasta ni supaya makmum boleh ikut imam ialah jika imam dalam masjid, waktu makmum di luar, antara masjid dengan nak ke makmum ni kosong. Itu 300 hasta. Selagi 300 hasta yang lebih kurang disebut tadi tu, makmum seorang, antara makmum seorang ni dengan masjid tu tak ada siapa pun, masih sah ikut. Itulah maksud 300 hasta. Tapi kalau imam masjid waktu kat luar melimpah orang, berapa jauh boleh? Selagi boleh ada orang bersambung, walaupun daripada Jepun, berapa bahasa itu? Daripada Mekah sampai ke Jepun. Jepun dah masuk pulau Temerang kan. Sampai ke negeri China tu, jemaah bersambung. Tak putus. Sah berjemaah. Tak putus sah lah tu. Sambung macam padang mahsyar tu. Bofi kan tuan-tuan, saya nak tunjuk kata sah tu kan. Tak adalah orang sembahyang macam tu. Macam kita tengok orang buat jur tabligh tu. Berapa-berapa sah kan. Kalau buat dekat Bangladesh, kat India, kat Tonggi, tahun lepas buat di Bangladesh tu. Macam duduk padang mahsyar. Saya kata padang mahsyar tu pasal tengok kaki langit tu. Kalau kita macam pergi tengok kelapa sawit kan. Ni duduk ni nampak orang tu. Orang tu. Bila takbir ni, Allahu Akbar. Semua takbir tu. Berapa jauh boleh? Selagi bersambung boleh. Dia nak kira 300 hasta macam mana? Yang ni disebut dengan kaedah masjid dan luar masjid. Nak kira 300 hasta tu kita baca tu, dikira ukuran itu daripada tepi masjid yang mengiringi makmum pada masalah imam dalam masjid. Jadi imam dalam masjid, katalah ni masjid, kaki masjid ni makmum 300 hasta. Dia tahu pergerakan imam dengan melihat ataupun mendengar. Dah ada syarat nantilah, jangan ada halangan. Sah mak ikut. Walaupun ada kosong tengah tu. Kita bicara masalah sah. Itu dah bicara bab fadilat. Fadilat macam mana? Tak ada. Awak lah pergi ikut imam jauh sampai tengah tu. Macam mana pun boleh. Sah. Sah. Macam mana kita sebut masalah sembahyang masjid itu, imam dekat Kaabah, makmum kat mana? Atas bumbung, ujung belakang sekali. Tapi masih dalam masjid. Sah ikut? Sah. Apalah sembahyang macam tu. Tu satu sah. Sah lah. Ikut Tapi pahala macam mana? Ayat saya selalu sebut macam ni lah. Apa dia? Bodoh. Mayalah duduk dekat, jauh. Walaupun sah ikut. Macam kita ni sembahyang ni. Sembahyang ni. Sah pertama belakang tak penuh. Dia saja duduk belakang tu. Apa nak sandar belakang. Sah ikut sah.
Sah. Sambung bayar belakang sikit, ayat belakang sikit. Bodoh. Itu. Masalah sah, atas bicara sah. Tapi kita sembahyang bukan saja nak sah, tapi nak pahala. Itu. Tapi ulama bicara macam mana? Mereka bicara dengan adil. Maksudnya walaupun tak ada pahala, kalau selagi sah, kena katalah sah itu ialah sah. Nampak? Dia nak mengajar disiplin ilmu ialah ilmu. Sah ialah sah. Sikit lagi kalau sebut gini. Tentu kalau keliling kita ni, kadang-kadang ada orang yang betul, ada orang tak betul kan. Kadang-kadang orang ni asalnya selalu masyhur benda tak betul. Katalah dia colour biru tak betul. Umum biru tu tak betul, katalah itu. Tengok dia cakap yang ni, fenomena ni dia sebut betul. Ya. Yang betul lah. Yang tak betul selalu sebut, yang tak betul lah, tapi dia sebut ni betul. Pasal kita dalam kaedah syarak, dari segi apa yang betul, apa yang salah, yang betul, yang salah. Cuma ilmu kat kita kena mantap. Cuma di atas kita nak berpegang dan nak ambil maklumat, ambil orang yang ada betul, ada salah ni kadang bahaya sikit. Pasal takut ilmu kita tak cukup, kita tak boleh kenal mana betul dan salah. Kalau kita pakar tak apa. Jadi carilah orang, kalau nisbah nak ikut, orang yang memang telah disepakati orang ni betul. Tak apa. Itu yang kalau nak nisbah nak ikut ulama', ikutlah ulama'-ulama' mujtahid, ulama'-ulama' yang pakar, kitab muktabar. Jadi orang yang kalau muskil, sat betul, sat salah, sat pedin, macam mana? Pasal lah. Abaikan dia. Kalau ada dia kata betul, katalah betul. Tapi betul pun bukan sabit dia. Memang dia benda tu betul. Kebetulan dia cakap betul. Betul lah. Tapi bukan pasal dia. Kita ikut benda betul. Pasal benda tu betul. Bukan pasal dia. Boleh faham saya apa? Begitu juga asal nak sebut ke masalah jemaah ni. Jadi walaupun bodoh sikit dari sisi sudut sembahyang belakang, dia biarkan kosong soft. Tapi sah sembahyang dia. Sah, katalah sah. Tapi buh belakang tu, bodoh. Itu bahasa saya lah, bodoh tu kan. Tak apa setuju lah, tuan-tuan esok ngajar tak salah sebut tu. Itu itu bahasa saya. Tak apa cerdik sikit. Macam kalau kita pun saya nak sebut, kita kat traffic light, kereta ada. Boleh tak kita duduk belakang, selang 7 kereta di belakang kita depan? Boleh tak? Sah ikut belakang? Boleh? Awak tak duduk depan? Bodoh. Tapi kalau duduk depan pun bukan boleh kerana pun. Duduk duduk situ. Lagi kalau kita press lagi derah dah tu. Kalau saya suka macam tu. Sagi kalau nak potong senang. Dia lambat. Dia boleh potong ke tu. Tu saya sebut tak sebut tuan-tuan. Kalau buat kereta dia ada cerdik juga tu. Tapi kalau buat soft memang tak apa cerdik. Tak, benda yang kena kata cerdik lah kan. Okay. Kadang di situ memandu dia ada skill. Soft tak ada skill. Skill lah duduk depan. Duduk dekat. Baik, jadi nak kira daripada tepi masjid yang mengelilingi makmum. Maksud masjid yang mengelilingi makmum, kalau makmum tu duduk belakang tepi masjid ni. Kalau mengelilingi masjid ni duduk tepi sana. Makmum betul masjid. Masjid ni kalau ni tepi masjid ni. Dia mengelilingi bukan kira ni. Tapi kalau dia ke kanan, tengok kanan masjid. Ke kiri, masjid mengiringi makmum tu. Kalau belakang, mengiringi masjid makmum di sebelah belakang. Boleh faham dia apa? Kalau masjid tu lebar, itu dia keluar sikit. Berapa hasta je tu. Boleh faham? Dia punya keedahnya tu lah. Nak kira hasta tu. Jadi iktibar tepi masjid yang mengelilingi. Jadi kalau ke kanan lah, kalau ke kiri lah, kalau ke belakang lah, pada masalah imam dalam masjid. Dan makmum di luarnya ataupun daripada tepi masjid yang mengelilingi imam, pada masalah makmum dalam masjid. Kalau makmum dalam masjid, untuk imam di luar masjid, dia kena tengok tepi masjid yang mengelilingi imam. Tepi masjid yang mengelilingi imam. Pasal makmum dalam binaan, imam di luar. Jadi untuk boleh orang luar ikut imam, jangan sampai ada antara dinding tu masjid ataupun binaan itu yang kadar antara dinding tu dengan nak ke makmum tu 300 hasta. Jadi faham ni bangunan besar lah. Kalau saya buat misal mudah, macam mana lagi katalah Masjidil Haram ni, imam sembahyang di luar Masjidil Haram, makmum nak ikut imam ni.
belakang imam ni kosong. Makmum nak ikut imam ni, okey, sekarang dah yang ni masjid, imam di luar masjid. Nak kira makmum ni boleh ikut imam ni masjid. Katalah dia duduk Masjid Haram, imam di luar masjid ni, di luar masjid dekat Safa Marwah ni, dia pergi semayang kat belakang tu atas masjid. Kalau jarak dia 300 hasta, tapi imam di luar masjid, tak sah. Dengan syarat kosong lah kan. Kita cerita kosong ni pasal apa? Pasal imam luar masjid. Jadi nak kira tahu mana? Kira mula bangunan. Bangunan tu mula sepadan ni mana? Tu maksud dia. Kalau imam dalam masjid, kira imam bukan kira kat imam tu, kira bangunan masjid tu untuk kira makmum. Yang ni imam di luar. Ni kira ni dinding ni. Dinding ni kira. Dikira masjid daripada ukuran itu kerana masjid itu adalah hantaran tempat sembahyang, maka tiada masuk ia dalam had yang menceraikan antara keduanya imam makmum. Jadi kenapa kena kira tepi masjid? Pasal masjid masih intibar tempat sembahyang. Jadi berapa soft pun ada antara masjid dengan antara imam dengan dinding masjid, yang tu tak dikira. Bahkan 300 soft dikira hanya bermula daripada tepi masjid. Dan kelakuan yang keempat. Okey, Ustaz. Jadi syarat masalah imam makmum yang ramai macam ni, macam tu je lah. Jadi kalau imam ramai macam kita sembahyang di Masjid Madinah, Masjidil Haram, sampai masjid memang penuh gila, macam lah. Kat luar pun melimpah. Berapa jauh boleh? Kalau masih ada orang tu, saya sebut, selagi dia melaut macam padang mahsyar sekalipun, 10 km tu masih ada orang sembahyang jemaah. Macam mana? Sah lagi. Dia yang tak sah macam mana dia? Ada kosong, tu seorang ni, tu kantin. 300 hasta. Ikut. Hak tu syarat 300 hasta. Jadi kalau fenomena orang duduk sembahyang ramai sampai melimpah-limpah tu tak ada masalah lah. Nak jaga waktu jarang pula tu nak jadi kes-kes yang sampai 300 hasta kosong ni. Dan kelakuan keempat ialah imam dan makmum pada lain daripada masjid. Yang ni kalau kita buat perhimpunan sembahyang kat dewan, padang bola atau seumpamanya kat stadium, kat lapangan terbang, kita buat sembahyang ni, sembahyang hajat perdana. Ada kala kedua-duanya dalam padang atau kedua-duanya dalam perbinaan daripada rumah-rumah ataupun madrasah, maka syarat sah mengikut imam jangan lebih antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap dua saf. Antara dua saf tu ataupun dua orang yang mengikut di belakang imam atas 300 hasta. Boleh? Faham? Sama lah dari segi syarat. Pasal kalau bangunan imam masjid dalam masjid. Ni kalau padang, kalau nisbah saya nak buat contoh macam mana? Imam kat Tianggul ni, makmum Tianggul ni ikut. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sah ikut. Tianggul ada 300 hasta tak? Tak sampai lah. Asal tak sampai lah. Tak sampai lah. Tuan-tuan tahu ke berapa ukuran padang bola? Standard 44 kaki ke? Kecilnya. Itu futsal kot. Itu futsal tu 44 kaki. Berapa 44 meter? Tak apalah. Biarlah tu kan. Tapi kalau takat padang bola rasanya, padang bola gol ni, yang gol ni tak sampai 100 sah lagi. Boleh ikut. Sah ikut. Saya ikut tak ada masalah. Ataupun yang ni dah ada satu soft kat Tianggul ni, yang ni pasukan Malaysia, ni pasukan Thailand sembahyang jemaah. Sajalah buat jemaah tu. Ini pasukan bola Islam je kan. Untuk yang pasal sagi musuh duduk kat Tianggul masing-masing, tapi yang ni imam, yang ni makmum. Boleh? Boleh? Selang dia jauh tu tak apa? Sah. Cuma jangan lebih 300 hasta. Tu saya bagi contoh dengan soft. Pasal ramai. Jangan lebih antara imam dan makmum dan juga antara tiap-tiap dua saf ataupun dua orang yang duduk mengikut di belakang imam atas 300 hasta. Baik. Dan tiada mudarat lebih 3 hasta. Kalau ada lebih 300 hasta, tak ada apa lagi. Atas 3 hasta seperti yang telah lalu lah. Pasal disebut 300 hasta tu lebih kurang. Jadi 301 hasta boleh lagi mahal.
302 marah lagi. 303 marah lagi. 304 nanti Zat. Jangan lebih daripada 100. 3 tu pun dah banyak lah. 3 apa? 3 hasta lebih daripada 300 tu. Dia dah 3 dia sebut tu 3. 4 tu saya dah 4 nanti Zat. 5 memang tak boleh. 4 tu memang tak boleh. Pasal kalau maaf pun, kalau seingat saya dalam babak angka ni dia bagi maaf 3. Sikit saya nak sebut tu. Kenapa ada macam ni ya? Dengar. Kita belajar matematik pun kan ada kaedah. Kalau kaedah kira-kiraan apa-apa, masalah bunda-bunda apa sebagai ada nombor perpuluhan dan sebagainya. Dia ada istilah ralat yang dibenarkan. Kalau perpuluhan berapa? Plus minus 0 point berapa? Kalau perpuluhan, kalau ratus berapa? Betul kan? Kaedah fiqah hasta ni 300, 303, okey lagi. 304, dekat 3. Itu lah. Kadang-kadang matematik kita faham, yang ni tak faham, leceh sungguh. Sajalah buat ayat-ayat itu sikit kan. Macam mana pun ada bab dia kena tepat. Bab kena tepat. Yang ni bab yang dikata lebih kurang. Dia lebih kurang maksudnya plus minus tu masih dipakai, maksudnya ada ralat. Tapi jangan lebih daripada apa ralat yang sepatutnya lah. Macam kita kira falak lah, kalau ngaji ilmu falak, kira waktu dia ada kaedah kira sin, cos, cotangent sini, sin, cos, sin sini, cosine sini. Lepas tu tengok berapa dia punya mile berapa yang ni, situ cos pula sini, tangent pula kat sini. Saya tahu lah tuan, saya ngaji falak. Kira tengok kadang-kadang dia ada berjawapan apa. Sepatutnya jawapan macam ni, hang punya kira tu lebih kurang dengan sebab adalah mungkin pembundarkan angka dia sebagai round off, round up dia, round down dia yang cara yang berbeza. Dia akan ada sedikit ralat bacaan perpuluhan-perpuluhan tu. Berapa dia maaf dalam bab ilmu falak? Ada kena ngaji falak. Kena ngaji falak. Dia ada bab-bab maaf tu yang dipanggil ada waktu ihtiyat. Kira-kira ada ihtiyat pula lagi. Katalah dah masuk waktu tu, ihtiyat lah, tambah lagi 2 minit. Waktu tambah lagi 2 minit untuk ihtiyat. Tambah lagi 2 minit. Lepas tu tengok 2 minit kat mana? Kat Malaysia. Malaysia 2 minit. Afrika macam mana? Australia macam mana? New Zealand macam mana? Arktik macam mana? Musim pula musim apa? Musim malam panjang ke musim siang panjang? Ada kaedah ihtiyat yang berbeza dengan angka mengikut masa dan musim. Kena ngaji apa tu? Ngaji falak. Ngaji falak. Ada ngaji falak? Tak ada. Bagus. Diam je. Dengar saya sebut apa. Pasal benda tu saya sebut dia ada kadar yang dimaaf tu. Matematik, kaedah matematik tu saya sebut fiqh, kaedah fiqh, falak, kaedah falak. Betul, ilmu Islam ni cantik lah, semua ada disiplin. Jadi berapa lebih kurang yang boleh diterima dan tak boleh diterima. Baik. Jadi kalau bahasa jemaah ni ada 300 hasta plus minus 3. Jadi plus 3 lah, bukan minus 1. Kurang tak ada masalah. Dia jangan lebih. Minus 3 cukup. 4 bagi sikit kali. Baik. Dan jangan ada dinding. Okey. Antara syarat berjemaah lagi selain daripada masalah jarak. Okey, jarak antara benda kena perhatilah dalam bab-bab sembahyang di luar ni. Antaranya ialah jangan ada dinding antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. 3 kelakuan akhir ni hak mana? Imam dalam masjid, makmum luar masjid. Makmum dalam masjid, imam luar masjid, ataupun imam makmum dua-dua bukan masjid, dua-dua di madrasah, dua-dua di padang, ataupun satu bukan masjid, satu di padang, satu di surau, satu di madrasah, satu di dewan. Jadi bukan masjid. 3 kelakuan yang ni, imam dalam masjid, makmum luar masjid, atau di sebaliknya tu 2, ataupun imam di padang, imam dalam surau, imam dalam dewan, imam dalam stadium, itu semua satu hal. Jadi syarat besar nak tengok mana? Jangan ada dinding. Okey, tak ada dinding tu. Pause kan? Soalan tu kalau tentang 300 hasta. Atas.
Memang tak ada pintu ke depan lah, tapi ada pintu daripada belakang. Itu. Tu macam mana nak masuk bilik tu? Tu kadang tak fikir pun tak praktikal kan. Kalau buat misal macam ni lah kan. Bangunan masjid, dia ada buat partition pula, dinding panjang, dinding ni. Pula tu part dia, partition dia buat tu, yang ada pintu tak ada masalah. Part dia tu tak ada pintu. Tak ada pintu. Semua dinding. Kalau nak masuk macam mana? Kena lompat ke atas. Dia masuk bilik tu. Kalau ada paku, pintu pun dah dipaku. Tu. Kalau ada dinding, ada pintu pun dah dipalam. Betul, palam tu kan. Dah dipaku. Dah di dinding pun, dah di simen kan. Jadi dia ada partition. Nak masuk kedah macam mana? Lompat ke atas. Memang dalam masjid, tapi bangunan sampai tergetu. Tu tak boleh sebab saya. Tapi ada tak ada tu lah, tapi nak kata itu syarat. Jadi kalau tak ada apa-apa bukaan yang boleh menghubungkan walaupun dalam masjid antara imam, makmum ke imam, ini tak boleh. Naik atas, kena buat tangga. Bila ada istilah tu, maksudnya masih ada pintu. Masih ada pintu. Pintu di luar masjid, tapi bangunan dalam masjid ya. Tapi pintu dia daripada arah luar. Faham tak ada paku. Pasal dia kalau ikut isi kaedah, kalau dia dalam masjid, jika ada apa-apa bukaan, kena takdirkan masalah macam tu lah. Kalau nak kata masalah yang dia kata tak ada ruang tu kan, itu lah. Tapi kalau ada kat dalam masjid, dia buka pintu daripada arah luar masjid untuk masuk ke depan, memang kemas dinding dan sebagainya, tak ada pintu, masuk ikut belakang. Belakang pun memang tak ada kaki lima. Kalau ada kaki lima, selesai tak masalah. Maksudnya masih hukum masjid lagi, dah ada pintu, masih buka dalam masjid lagi. Susah nak tasbih masalah. Saya tak pandai nak tasbih pelik-pelik. Tasbih pelik tu apa? Partition buat pelik, ni nak masuk lompat ke atas. Tu lah, macam tu lah kot. Tak ada tu. Pasal orang ni mahal lagi kena tembak apa, payah. Orang nak masuk pun kena naik ke atas. Tempat macam tu kot yang jadi tak boleh nak ikut tu, teruzur nak ikut. Ya. Ya. Sama tu. Pasal antara imam makmum itu, kalau memang imam dan makmum sahaja. Kalau ada imam dan sof akhir dengan makmum yang seorang tadi lah, ataupun ada makmum ramai tapi jarak yang macam tu. Jadi kalau kata ada imam dan makmum ramai, jadi nak kira macam mana? Kira makmum akhir lah, 3 tu asa. Ya. Takbir jauh-jauh. Ya. Tapi tetap fadilat tak dapat juga. Yang tu yang kalau dalam fiqah dia ada macam ni. Kalau kita pergi ke depan ikut tempat sah betul-betul, nanti habis rakaat. Itulah itu kan. Tapi kalau kita takbir kat belakang, nanti istilahnya duduk sah belakang, jarak pula tu hilang fadilat. Nak buat macam mana? Kalau ikut kaedah yang ada, kalau kita takbir, kalau rakaat yang kita bakal terlepas tu ialah rakaat terakhir, kalau kita ke depan sampai 1 rakaat pun tak ada hukum kita ikut imam tu, maka aula lagi kita takbir di belakang sebelum masuk dan saf sepatutnya. Allahu Akbar, bagi dapat rakaat dengan imam rakaat terakhir tu. Tu aula lagi daripada pergi dapat saf depan. Tapi kalau rakaat tu bukan rakaat akhir, pergi depan. Walaupun
Asalnya rakaat tu dan lagi 4 kalau jauh. Tapi pasal pergi dekat dan 1 je. Tapi duduk soft betul. Itu lagi utama. Ada CP macam tu dalam mengejar fadilat. Itu kot. Yes. Jadi rasanya